Assalamualaikum, selamat tengah hari semua, apa khabar? Okey. Sedikitlah tentang politik di Amerika. Sebenarnya perang di Ukraine ni adalah perang untuk Biden menang di pilihan raya tahun depan kalau dia dapat mengalahkan Rusia. Sebenarnya permulaan perang ini adalah mood untuk Biden mengekalkan kerusi dia sebagai Presiden US kalau dia menang dengan Rusia. Tapi sekarang cerita dia dah lain. Walaupun sedikit pun Joe Biden tak dapat menang dengan Rusia sekarang, malah memalukan dia. Dan nak pilihan raya tahun hadapan. Jadi mereka sekarang dah salah langkah dah. Mereka ingat mereka boleh senang-senang menang dengan Rusia dan sekarang menjadi lebih besar. Walaupun ada juga ura-ura yang cuba untuk Ukraine dan Rusia berdamai pun tak ada jalan. Tak ada jalan yang menunjukkan yang Ukraine dan Rusia akan berdamai. Malah Rusia makin menyerang Ukraine habis-habisan. Inilah masalah yang Joe Biden hadapi sebelum pilihan raya tahun hadapan. Dan sekarang masa makin dekat dengan winter, dekat dengan musim sejuk. Lagilah Joe Biden terdesak dan mendesak Ukraine untuk menang sedikit kemenangan di sebelum musim sejuk ini, kerana dia tahu Rusia memang terlalu baiklah dia punya equipment dia untuk mengatasi musim sejuk, perang musim sejuk. Equipment Rusia. Jadi askar mereka dah biasa berperang dalam musim sejuk. Jadi Joe Biden lagi terdesak. Jadi macam mana sekarang? Ini yang Joe Biden sekarang, dia pun sendiri tak tahu apa yang dia harus lakukan sekarang. Nak berperang dengan Ukraine, nak berperang dengan Rusia, hanya kerana satu kampung. Daripada Jerman berkata, hanya kerana satu kampung, banyak senjata berat yang Ukraine kehilangan hanya kerana satu kampung. Ini adalah kemenangan untuk Rusia. Betul pun Joe Biden nakkan peperangan ini berakhir. Sekarang macam mana? Dia telefon Putin pun Putin tak nak angkat telefon. Olaf Scholz pun Jerman, Perdana Menteri Jerman, telefon Joe Biden, telefon Putin. Putin tak nak layan, tak nak angkat telefon kerana Putin nakkan sesuatu yang kukuh, perjanjian yang kukuh. Tak nak benda macam ni terjadi balik seperti dulu. Kalaupun diorang menyerah diri, diorang tak nak apa pun, tetap Amerika satu hari nanti akan serang balik Rusia. Itu yang Putin tak nak benda ni terjadi lagi. Sebab tu Putin berkeras kepala. Dan sekarang ni Olaf Scholz, parti AfD mereka, parti AfD di Jerman, dan menjadi parti yang terbesar di Jerman dan nombor 2. Dan macam mana Olaf Scholz nak ketepikan AfD? Dia berkata di parlimen, kita ban parti AfD. Kerana kalau dibiarkan parti AfD ni, kemungkinan Olaf Scholz lepas ni dah tak boleh jadi Perdana Menteri Jerman. Sampai macam tu kotor permainan politik mereka di Jerman. Dan Amerika pula sekarang, mereka yang memulakan perang ini. Mereka yang memulakan perang ini, dan sekarang apa dah jadi? Walaupun John Bolton 2-3 hari lepas saya punya video, saya mengatakan dia ni adalah hardliner, warmonger, warmonger di US, neocon. Joe Biden mendengar kata-kata orang yang macam ni.
nasihat daripada orang-orang macam ni, dan dia berkatakan dengan Ukraine, kau dah kalah dah. Jadi sekarang kita bungkus semua tapau, kita berperang dengan China. Habis cerita. Tak payah lagi nak membazir duit sampai 200-300 bilion. Mereka kata 113 bilion, tapi sampai dekat 300 bilion sekarang mereka belanjakan untuk perang Ukraine ni. 1 bulan 1 bilion. 1 bilion mereka belanjakan untuk Ukraine. Jadi dah dekat setahun lebih ni, dah dekat 300 bilion. Jadi mereka dah nak bungkus, mereka nak pergi berperang dengan China pula. Mungkin keuntungan daripada perang dengan China mungkin lagi banyak. Sebab itulah sekarang ada suara yang nakkan pendamaian antara Ukraine dan Rusia. Tapi kebanyakan suara tu dia nak yang mana yang kepala batu ni, dia nak bukan pendamaian, dia nak gencatan senjata. Itu yang Putin tak nak. Okey, gencatan senjata itu yang Putin tak nak. Gencatan senjata ni tak sama dengan suddenly perang terus berhenti. Itu gencatan senjata. Itu yang Putin tak nak. Sebab tu Putin sekarang jalan terus. Tak ada bagi Chan lagi. Dan sekarang ni kita ada dengar cerita yang Ukraine adalah dapat sesuatu kemenangan di semalam pun ada sedikit berita tentang kemenangan askar Ukraine di sebuah kampung. Tapi Rusia telah menafikan kemenangan itu dan mengatakan Rusia masih lagi kontrol kampung tu, separuh daripada kampung tu. Ini adalah propaganda daripada mereka nak menunjukkan yang Ukraine ada menang. Seperti yang semalam ada orang yang komen, leader-leader dunia yang daripada France tu komen yang setakat kalau menang di satu kampung aja, maknanya Rusia masih menang lagi. Betul kata dia. Betul lah kata dia. Dan Amerika sekarang dia nak propaganda. Dia nak, kerana terlalu terdesak nak menang propaganda, mereka sanggup mengatakan yang mereka dah menang kat satu kampung. Untuk mereka itu adalah besar. Seperti dulu masa, ingat tak masa kes Pugoven baru keluar daripada Bakhmut, apa jadi macam-macam propaganda keluar kat dalam dunia ni, yang Pugoven dah backstep Putin lah, dah tikam daripada belakang Putin, macam-macam propaganda keluar untuk menunjukkan dunia yang Putin sekarang sedang bergegar di tempat duduk dia di Rusia. Inilah propaganda. Propaganda inilah yang merosakkan minda-minda orang yang mengatakan US ni adalah Superman dalam dunia. Dan sekarang kita lihat macam mana Pugoven. Dah 30,000 askar mereka di Belarus. Dan kemungkinan askar ini akan ada di Belarus. Dan kemungkinan separuh daripada ini akan pergi ke Afrika. Nanti petang ada video tentang Wagner yang saya janjikan semalam, insyaAllah. Okey, jangan lupa support channel abang. Give me some give, okey. Assalamualaikum, selamat bercuti. Yang mana memandu tu hati-hati di jalan raya. Hati-hati di jalan raya, masya-Allah. 1-2 hari ni dengar kapal terbang jatuh atas landasan tu, atas jalan itu. Sedih pula saya lihat berita tu. Masya-Allah, hati-hati di jalan raya. Assalamualaikum. InsyaAllah petang ni ada news lagi. You rah, everybody.